filem P. Ramlee. Filem Lakmana Durrani merupakan keluaran Studio Merdeka, Kuala Lumpur. Filem ini memulakan penggambaran pada penghujung tahun 1972 dan mula ditayangkan di seluruh pawagam dalam negara dan Singapura pada 12 Mei 1973. Idea asal filem ini adalah hasil dari buah fikiran seniman A.R. Tompel yang telah berbincang dengan P. Ramlee untuk menyambung semula siri filem Durrani pertama. Sebagai seorang pengarah prolifik, P. Ramlee kurang berjaya mengarahkan filem ini dengan baik berbanding filem-filem arahannya sebelum ini, khususnya ketika beliau di Singapura. P. Ramlee mengarah filem ini sebenarnya dalam keadaan kecewa, berikutan kontraknya dengan Studio Merdeka tidak akan disambung, dan hasratnya untuk mengarah filem Hidayahmu ditolak oleh pihak studio dengan alasan kos terlalu tinggi. Tajuk filem ini pernah digunakan pakai oleh pihak media dengan ejaan Laksamana Durrani, manakala P. Ramlee telah menggunakan ejaan Lakmana Durrani pada kredit title. Filem ini telah terpilih untuk bertanding di Festival Filem Asia Pasifik ke-19 yang telah diadakan di Singapura. Filem pertama dan terakhir Dayang Sulu berlakon di bawah arahan P. Ramlee. Setelah selesai pembikinan filem ini di Studio Merdeka, P. Ramlee bersama beberapa orang rakan telah menubuhkan Perfima dan seterusnya bersama H.M. Shah mengasaskan Syarikat Rumpun Melayu sebelum P. Ramlee meninggal dunia pada 29 Mei 1973. Walaupun P. Ramlee kurang berjaya mengarahkan filem ini, tetapi filem ini di antara filem yang paling menarik untuk ditonton dan lawaknya juga sangat menjadi. Dalam filem ini, kelihatan P. Ramlee agak berisi berbanding filem-filem lain. Paling suka scene dalam hutan yang masing-masing mendapat hadiah daripada Puteri Bulu Betung. Dan yang paling sedih sebelum filem ini ditayangkan, A.R. Tompel meninggal dunia kerana kemalangan jalan raya pada tahun 1973, 30 Mac, yang mana filem ini telah diarahkan pada tahun yang sama. Untuk makluman, A.R. Tompel dan P. Ramlee meninggal dunia pada tahun yang sama, cuma beza bulan sahaja. P. Ramlee meninggal dunia pada 21 Mei 1973. Pemakaman mereka juga bersebelahan sahaja berada di lokasi perkuburan Islam Kuala Lumpur. Inilah filem terakhir beliau bersama seniman A.R. Tompel. Menariknya, di dalam filem ini terdapat seorang pelakon dan pengarah yang sangat terkenal dengan drama gerak khas, iaitu filem pertama lakonan Datuk Yusof Haslam. Anda pasti mengenali beliau, walaupun kemunculannya hanyalah sekadar pelakon ekstra jadi penonton, masa akting du tengah bertumbuk dengan Osman Botak. Atu-atunya filem P. Ramlee yang ada babak baik dan sindiran dalam masyarakat untuk difahami, kita sebagai penonton pun nampak karakter seniman agung ini sangat berpotensi. Kalau dikutkan filem ini mempunyai babak akhir yang dibuat untuk ditujukan akan ada sambungan lagi, tapi apakan daya sumpai di sini sahaja filem terakhir P. Ramlee dan A. Tompel. Filem Laksamana Durrani diarahkan di era Merdeka Studio. Walaupun nampak macam sampah, tapi ketajaman kritikan sosial Allahyarham dalam filem ini paling menusuk para masyarakat. Saya melihat filem-filem beliau dari aspek mesej, khususnya pasca film Jalan Ampas dan tolak ke tepi estetika dalam filem beliau di Merdeka Studio. Realitinya, dengan keadaan peralatan dan lain-lain seperti kecekapan kru-kru di Malaysia pada masa itu, dibandingkan dengan zaman di Jalan Ampas, arwah menghasilkan filem membawa mesej dan bukan lagi membawa nilai estetika. Ketika berada di Malaysia, buktinya filem ini berjaya dan kekal hingga kini. Dalam filem ini juga, P. Ramlee telah tunaikan janji angkat sembah pada bekas isteri keduanya, Seniwati Norizan, juga bekas permaisuri Perak, sebelum mereka berkahwin, masa sin kerajaan di bawah pokok. Walaupun kurang berjaya, tapi filem ini tetap evergreen sehingga sekarang dan sebahagian dialog daripada filem ini kekal disebut sehingga kini. Untuk rekod filem ini telah ditayangkan di pawagam pada 12 Mei 1973 dan pada
21 Mac 1973, A.R. Tompel meninggal dunia, disusuli 29 Mei tahun yang sama P. Ramlee meninggal dunia disebabkan lemah jantung. Sayangnya kedua-dua mereka tidak sempat melihat filem ini, dan apa yang berlaku filem ini telah menjadi box office rekod pungutan tiket mencecah hampir 2 juta. Al-Fatihah buat insan yang sudah pergi.